Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfah Adli binti Idris dan kawan-kawan saya akan membentangkan tajuk Al-Ittisan, Maslahah Musalah dan Uruf. Kami dari grup 3. Okay, saya akan menerangkan berkenaan tentang ihtisan. Ihtisan ni bermaksud menjadikan sesuatu itu sebagai perkara yang baik. Maksud kat sini ihtisan juga membawa makna apa yang dituju kepadanya dan dikehendaki oleh seorang meskipun ia dianggap buruk oleh orang lain. Manakala Al-Fairuz Zabadi menyatakan ia bermaksud menganggap sesuatu sebagai baiklah. Dari segi istilah, ihtisan ni maksud berpaling daripada suatu hukum yang ditetapkan oleh dalil daripada hukum lain yang ditetapkan oleh dalil yang lebih kuat. Kat sini ada beberapa pandangan mazhab, antaranya mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dari segi rumusannya, al-ihtisan ialah beralih daripada hukum yang diistinbatkan melalui qiyas jali kepada hukum yang dikeluarkan melalui qiyas kafi atau pengecualian satu-satu masalah juz'iyah daripada kaedah yang berbentuk kuli kerana terdapat dalil lain yang disenangi oleh seseorang mujtahid untuk berbuat demikian. Contohnya ialah pada masalah seorang yang masuk bilik air dengan menjelaskan bayaran yang tertentu, tetapi air dan masa tidak ditentukan kadarnya dan bayaran yang dikenakan adalah sama. Kaedah asalnya menyatakan tidak harus kerana tidak diketahui kadar yang digunakan dan masa yang diperuntukkan untuk berada di dalam bilik air tersebut. Ia akan merosakkan akad. Namun demikian, ulama mujtahid menggunakan kaedah al-ihtisan dengan uruf, iaitu dengan melihat kepada sudah menjadi kebiasaan. Okey. Dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala, terjemahannya kat sini ialah orang-orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya. Dari segi hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Kat sini surah Az-Zumar ayat 18. Okey, ada lagi satu surah tapi tak masuk dalam slide, iaitu firman Allah Ta'ala lagi. Terjemahannya kat sini, dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu sebelum kamu didatangi azab secara mengejut, sedang kamu tidak menyedarinya. Ini kat sini surah Az-Zumar ayat 55. Kedua-dua ayat ini menunjukkan keharusan menggunakan ihtisan dalam keadaan sumber hukum syarak. Ayat yang pertama memuji orang-orang mengikut perkataan-perkataan yang baik. Okey, manakala ayat kedua menyuruh supaya kita mengikuti perkara yang terbaik. Pujian dan suruhan ini menunjukkan keharusan menggunakan ihtisan kerana ihtisan ialah sumber hukum yang terbaik daripada beberapa dalil yang bertentangan di antara satu dengan satu yang lain. Dalil daripada hadis Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, maksudnya apa yang dilihat baik oleh fuqaha muslimin maka baiklah di sisi Allah, apa yang dilihat buruk bagi mereka maka buruklah ia di sisi Allah. Okey, kat sini hadis ini menjelaskan bahawa perkara-perkara yang dianggap baik oleh orang Islam merupakan perkara yang baik juga di sisi Allah. Ini bertepatan dengan konsep ihtisan kerana ihtisan berusaha untuk mencari penyelesaian yang terbaik bagi segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia daripada sumber-sumber yang diiktiraf oleh hukum syarak. Sekalipun hadis ini merupakan hadis mafquf yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, okey, tetapi sanad bagi riwayat ini dikategorikan sebagai sanad yang hasan. Malah hadis ini juga telah diriwayatkan oleh ramai ulama hadis seperti Al-Tayalisi. Pembahagian ihtisan. Pembahagian ihtisan ada 6. Ihtisan dengan nas, ihtisan dengan Al-Quran didefinisikan sebagai berpaling daripada menghukumkan satu masalah dengan hukum masalah-masalah yang sebanding dengannya kepada hukum yang lain, kena wujud dalil yang lebih kuat, iaitu dalil kepada Al-Quran dengan tujuan untuk memberi keringanan atau mengangkat kesalahan yang berlaku sekiranya dihukumkan berdasarkan hukum yang terdahulu. Contoh wasiat bermaksud pemilikan yang disandarkan pada waktu setelah kematian dengan jalan
Pemberian tanpa balasan berdasarkan kias wasiat tidak dibenarkan kerana pemilikan tersebut disandar pada waktu seorang telah hilang pemilikan terhadap harta yang dimilikinya. Seorang yang melakukan wasiat bermaksud dia ingin memberikan hartanya setelah kematiannya, sedangkan pada waktu itu harta tersebut bukan lagi jadi miliknya. Sungguh pun begitu, wasiat ini diharuskan berdasarkan ihtisan kerana keperluan manusia. Dalil bagi ihtisan ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Maksudnya, pembahagian itu adalah sesudah lisankan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Seterusnya, saya teruskan dengan ihtisan dengan sunnah berlaku sekiranya terdapat hadis dalam satu masalah yang mengandungi satu hukum yang bertentangan dengan nas-nas syarak lain yang bersifat umum. Ketika itu, hadis daripada Nabi SAW ini dianggap sebagai sandaran bagi penguculan daripada nas-nas atau kaedah-kaedah syarak yang umum. Contoh, ihtisam berbuat makanan dan minum secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ihtisam puasa mengikut syarat bermaksud menahan diri daripada makan dan minum dan bersetubuh daripada waktu subuh sehingga terbenam matahari. Takrif ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan makan dan minum dan bersetubuh akan menyebabkan terbatalnya ibadah puasa. Oleh itu, berdasarkan kias, perbuatan ini akan mengakibatkan puasa seorang itu terbatal sama ada dilakukan secara sengaja ataupun tidak kerana ia menafikan hakikat puasa itu sendiri. Walau bagaimanapun, berdasarkan ihtisan ini bertentangan dengan kias di atas dan hakikat puasa itu sendiri. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terjemahannya, barang siapa yang terlupa sedangkan dia puasa lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya kerana bahawasanya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Seterusnya, ihtisan dengan ijma'. Ihtisan dengan ijma' bermaksud meninggalkan hukum yang berdasarkan kias dalam satu masalah kerana telah berlaku ijma' ulama untuk mengeluarkan hukum tersebut daripada hukum masalah-masalah yang mempunyai persamaan dengannya. Contoh, istinab bermaksud satu akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh pembuat sesuatu barang. Berdasarkan kias, akad ini tidak dibenarkan kerana ia merupakan pembelian terhadap satu perkara yang tidak wujud. Pembelian seperti ini merupakan satu perkara yang dilarang. Seperti mana sabda Nabi, la tabi' ma laysa indaka. Maksudnya, janganlah kamu menjual perkara yang tiada di sisi kamu. Seterusnya, ihtisan dengan darurat atau hajat. Ihtisan dengan darurat bermaksud wujud keperluan yang mendesak mujtahid untuk meninggalkan kias dan beramal dengan tuntutan darurat bagi mengangkat kesusahan yang mempunyai sangkaan yang amat kuat untuk berlaku. Contoh, ihtisan dengan darurat ialah perigi yang telah terkena najis dihukumkan masih suci. Berdasarkan dengan kias, perigi ini akan dihukumkan sebagai najis kerana tidak mungkin bagi kita untuk menuangkan air ke dalam perigi dengan tujuan menyucikan perigi tersebut. Begitu juga air yang keluar daripada dalam perigi tetap dihukumkan najis kerana bercampur dengan air yang telah terkena najis. Kenajisan bangkai dapat difahami dalam ayat Al-Quran dalam surah An-An'am ayat 6. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor. Okey, yang pertama, uruf yang berlawanan dengan nas syarak. Yang kedua, al-uruf mestilah digunakan untuk meluas atau menyuruh, walaupun ada yang tak ada yang mengamalkannya, walaupun ada yang amal tapi sedikit yang amalkan. Yang ketiga, uruf dan adat
yang akan dirujuk dalam sesuatu tindakan telah wujud ketika hendak mengeluarkan hukum. Dan jika yang dikeluarkan dan tidak diamalkan lagi, maka hukum tersebut tidak dianggap muhakamah. Okey. Maksud muhakamah yang berarti ada kebiasaan, iaitu sesebuah masyarakat yang dijadikan sebagai garis panduan dalam penentuan hukum. Yang keempat, tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang secara terang atau menyalahi uruf, dan tidak harus berpegang kepada perkataan atau perbuatan yang akan mengetepikan penggunaan atau uruf dan adat. Okey, yang seterusnya tajuk maslahah. Tajuk maslahah ni terdapat dua jenis lah maslahah. Yang pertama maslahah muktabarah, iaitu maslahah kemaslahatan yang didukung oleh hukum syarak kerana terdapat beberapa dalil yang mengacu, atau maksud kata lain dia mengacu tu maksud dia merujuk kepada masalah tersebut lah. Contoh dia macam penggunaan alat yang akan digunakan untuk mengkisos, iaitu menjaga harta atau nyawa. Kemudian yang kedua, masuk maslahah adalah maslahah al-mulghah. Maksud dia kemaslahan yang ditolak oleh syarak kerana bertentangan dengan syarak. Contoh dia macam kemaslahan itu meminum khimar. Dalam maksud lain dia seperti arak yang memabukkan supaya dapat menghilangkan stres ataupun orang panggil fizikal atau emosi lah. Okey, seterusnya pengertian maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syari', atau maksud kata lain syari' itu adalah syariat Islam, dan tidak ada syarak yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Okey, seterusnya kedudukan dan kehujakan maslahah mursalah, iaitu jumhur ulama lah, sebagai dalil syarak yang dapat digunakan untuk menetapkan sesuatu hukum dengan alasan kemaslahatan manusia itu selalu baru dan berkembang mengikut perkembangan kemahuan manusia, atau menurut penelitian bahawa hukum-hukum, putusan-putusan atau peraturan yang dikeluarkan daripada para sahabat, tabi'in atau mujtahid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Maslahah mursalah ada beberapa pendapat daripada ulama lah. Antaranya Imam Maliki, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Okey, yang pertama Imam Maliki yang mengatakan ulama yang banyak menggunakan maslahah mursalah dengan alasan bahawa Allah mengutus rasulnya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana firman Allah dari surah Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua dari ulama Imam Ahmad yang mengatakan maslahah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak ada nas ataupun ijma'. Okey, seterusnya yang ketiga adalah dari Imam Syafi'i yang mengatakan menolak maslahah mursalah untuk dijadikan sumber hukum dengan alasan maslahah disamakan dengan istihsan. Okey, terdapat 3 syarat berhujah dengan maslahah mursalah. Antaranya maslahah tersebut adalah maslahah hakiki atau yang dinamakan sejati, bukan sekadar dugaan. Maksud dia macam membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus membawa kepada manfaat atau menolak kemudaratan. Seterusnya kedua, kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan perorangan. Dari mana kata lainnya yang perorangan itu maksud dia tak jelas lah. Yang ketiga, kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma'. Okey, seterusnya masuk tajuk qiyas kafi.
Berdasarkan kias yang tersembunyi adalah memalingkan sesuatu masalah dari ketentuan hukum kisas yang jelas kepada ketentuan kisas yang samar, maksudnya kurang jelas. Tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Azhara binti Nordin. Kat matrik di 183-11-039. Okey, saya seorang lagi akan bentangkan tajuk Maslahah Mursalah. Iaitu salah satu tajuk daripada kumpulan kami juga. Okey, pertama sekali kita pergi kepada definisi maslahah. Okey, dari makna bahasa, kebaikan lawan kepada kemudaratan atau keburukan. Dari makna istilah, satu keadaan yang boleh mendatangkan kebaikan, manfaat dan menolak keburukan. Okey, nak kata kat sini, maslahah mursalah ni adalah satu perkara yang mendatangkan manfaat, iaitu kebaikan kepada kita, dan menolak kemudaratan, iaitu keburukan lah. Ia digunakan apabila berlaku satu perkara baharu yang ingin diketahui hukumnya, tetapi tak ada dalil yang khusus berkenaan dengannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama' pun menggunakan salah satu sumber tambahan, iaitu maslahah mursalah, dan yang paling banyak digunakan adalah maslahah mursalah kerana ia mendatangkan kebaikan kepada semua orang. Okey, seterusnya kita pergi kepada maslahah berdasarkan pengiktirafan syarak. Maslahah berdasarkan pengiktirafan syarak ni ada 3, iaitu maslahah mu'tabarah, maslahah mulghah dan maslahah mursalah. Okey, saya akan bentangkan maslahah mu'tabarah dan maslahah mulghah. Maslahah mursalah akan dibentangkan oleh rakan saya seorang lagi. Seterusnya kita pergi kepada maslahah mu'tabarah. Okey, maslahah mu'tabarah ni ialah kebaikan maslahah yang diiktiraf oleh syarak melalui dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Dalil tersebut mensyariatkan hukum hakam tertentu untuk mencapai objektif utama syarak yang 5, iaitu memelihara agama, akal, keturunan, nyawa dan harta. Okey, contoh firman Allah SWT kat sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, ayat ini mengandungi kebaikan maslahah kepada umat Islam, khususnya wajib berpuasa. Kebaikan tersebut untuk mencapai penjagaan agama demi untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. Okey, nak kata kat sini kebaikan dia adalah apabila kita berpuasa, kita takut untuk melakukan perkara kemungkaran, kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Itulah kebaikan dia. Kemudaratan, keburukan dia, kita tak melakukan perkara keburukan, iaitu kemungkaran lah yang Allah SWT larang. Okey, walaupun setengah orang menganggap bahawa puasa ini satu perkara yang tiada kebaikan ataupun memenatkan, tanggapan ini tidak terima kerana suruhan supaya berpuasa adalah datang daripada Allah SWT. Apa yang Allah SWT wajib kata kita, maka kita pun wajib melakukannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada maslahah mulghah, iaitu kebaikan maslahah yang ditolak ataupun tak diiktiraf oleh syarak. Contohnya, orang yang bermuamalat untuk menambahkan hartanya dengan cara riba. Okey, ia adalah perbuatan yang haram, dan kebaikan maslahah yang disangka baik melalui riba adalah kebaikan yang tidak diiktiraf oleh syarak. Okey, orang menganggap apabila kita menggunakan riba ni akan mendatangkan kebaikan kita, iaitu menguntungkan, tetapi ia tidak diiktiraf oleh syarak kerana riba adalah haram. Okey, contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahalallahu bai'a wal haramu riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Okey, dekat sini maksudnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, dekat sini pun Allah SWT telah mengharamkan riba, dan sewajibnya kita menjauhkan diri kita daripada perkara riba ni lah. Walaupun ramai orang menganggap riba ni menguntungkan, tetapi ia tidak diterima kerana ditolak oleh syarak dan terdapat nas yang mengharamkannya. Jadi tak terimalah masalah mulghah ni, kebaikan yang tak terima. Nama saya Nurul Akila binti Aziz, nombor matrik D18310987. Saya akan sambung maslahah mursalah. Maslahah mursalah ni satu kebaikan yang tak dinyatakan secara jelas oleh syarak sama ada diterima ataupun ditolak.
Tapi maslahah ni dia satu manfaat dan dia menolak kemudaratan. Mursalah pula dia terlepas, maksudnya dia terlepas daripada dalil. Dia tak ada dalil yang khusus lah untuk menyokong maslahah ni. Tapi dia macam sama ada dia tak dinyatakan secara jelas sama ada diterima oleh syarak ataupun ditolak oleh syarak. Macam itulah. Contoh dia pada zaman sahabat Nabi, tentang pengumpulan mushaf Al-Quran, masa tu tak diterima ataupun tak ditolak. Maksudnya pasal pengumpulan Al-Quran tu kan satu kebaikan kepada kita untuk disampaikan pada generasi-generasi seterusnya sampai ke kita. Maksudnya benda tu satu kebaikan dan tak ditolak pun oleh oleh para sahabat pada masa tu. Dan masa ni macam pengumpulan sekolah-sekolah harapan untuk wanita-wanita yang dah terlanjur. Maksudnya itu pun satu kebaikan, sebab bila dia kumpulkan satu rumah untuk wanita-wanita yang terlanjur, lepas tu bila ada, kita ni manusia suka berkongsi masalah. Bila berkongsi masalah, dia akan boleh jadi satu semangat baru tau kat kita. So kita boleh teruskan kehidupan kita tanpa mempertikaikan mulut-mulut orang pada zaman sekarang. Lepas tu hadis umum yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang kebaikan. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ni menjelaskan tentang apa sahaja yang dilihat baik oleh para ulama, maka baiklah ia. Lepas tu apa sahaja yang dilihat buruk oleh para ulama, maka kita mesti tinggalkan. Sebab kalau kita bagi dekat individu yang tak berkelayakan, maka kacau bilau lah syariat Islam. Begitulah. Pada masa sekarang dekat Malaysia ni, dia lebih ditumpukan untuk yang keluarkan apa saja ni, dia lebih kepada mufti kerajaan negeri. Maksudnya diorang lah akan keluarkan sama ada benda tu baik atau boleh, sama ada baik diterima ataupun buruk. Macam itulah. Syarat-syarat yang sah sebelum menjadi sumber yang sah ni, dia ada 5 perkara. Yang pertama, maslahah mursalah ni mestilah menggunakan logik yang diterima dengan akal yang waras. Yang kedua, masalah mursalah ni dia mestilah tidak menyalahi dalil dan diterima tidak menyalahi dalil dan maqasid syariah. Yang ketiga, maslahah mursalah ni mestilah perkara yang daruri dan menolak keburukan. Lepas tu yang keempat, maslahah mursalah ni mestilah kebaikan. Jika pada masa tu ada kebaikan, ada penindihan kebaikan untuk individu ataupun untuk orang awam, maka dia kena dahulukan untuk orang awam. Yang kelima, dia mestilah maslahah mursalah ni mestilah maslahah yang hakiki, maksudnya maslahah yang nyata, bukan yang khayalan. Macam tu. Lepas tu, tingkat kekuatan masalah. Tingkat kekuatan masalah ni terbagi kepada 3. Daruriyat, hajiyat dengan tahsiniyat. Daruriyat ni masalah yang bergantung dengan kehidupan dia. Maksudnya merupakan tonggak asasi. Kalau tak ada, hidup dia orang akan porak-peranda. Maksud dia macam, contohlah macam akidah, tauhid, solat 5 waktu. Itu kan semua kan kita ikut Tuhan masing-masing kan. Kalau tak ada benda tu, hidup kita sia-sia je lah kat atas bumi ni, macam tak ada apa-apa. Lepas tu, kalau kita ada akidah, tauhid semua tu, so nampak tak kita punya hidup tu adalah masa depan. Maksudnya kita adalah tujuan apa kita hidup kat atas muka bumi ni. Yang kedua, hajiat. Hajiat ni maslahah
untuk menolak kesusahan. Masalah untuk menolak kesusahan dia ni keperluan biasa je. Dia tak merosak pun hidup, tapi hidup kita akan menjadi susah lah, macam itulah. Contoh dia macam kursus jual beli. Kan dekat sekarang ni kita ada banyak kontrak jual beli. Contoh kalau kita tak dapat beli rumah, so hidup kita akan susah lah, merempat dekat tepi jalan. Macam tu lah. So kita kena ada usaha untuk untuk ada untuk ada lah kesenangan hidup tu. Lepas tu yang ketiga, tahsiniat. Tahsiniat ni masalah yang menjurus kepada adat yang elok dan akhlak yang baik. Contoh dia macam bersuci untuk solat, memakai pakaian yang elok, haram makan yang haram, makan yang haram tu haram dimakan. Masalah yang menjurus kepada adat ni dia perkara yang elok lah. Dia maksudnya dia merupakan pelengkap hidup. Kalau dia tak ada, tak merosakkan hidup pun. Cuma dia boleh je jalankan hidup dia macam biasa. Cuma dia macam Haziq juga, ditimpa kesusahan ataupun kesempitan hidup. Maksudnya kalau masa time Hari Raya, orang kan nak pakai baju raya yang baru-baru kan, orang nak pakai baju raya yang baru. Lepas tu kalau dia tak ada benda, dia makan macam mana? Bukan yang tu lah, kita tukar yang lain. Contoh macam makanan lah kan, makanan seharian. Kalau dia tak ada duit, dia tak boleh beli makanan. So dia dia kena berusaha untuk dia makan. Itulah antaranya. Definisi dari segi bahasa bagi uruf ialah perkara yang berulang-ulang atau berturut-turut. Manakala uruf dari segi istilah bermaksud apa yang menjadi kebiasaan dan tersebar serta diterima oleh masyarakat sama ada berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Okey. Dalam surah Al-A'raf ayat 99, ayat tersebut menyuruh agar kita mengikuti kebiasaan ataupun uruf selagi ia tidak bercanggah dengan syarak. Contoh ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah juga. Pula, ayat tersebut menyuruh agar si ayah memberi nafkah, makanan dan pakaian kepada ibu dan isterinya. Ibu iaitu isterinya yang menyusu dengan mengikut makanan dan pakaian kebiasaan tempat setempat. Okey, kemudian dalil daripada hadis Hindun binti Utsbah yang mengadu tentang kebahilan suaminya Abu Sufyan. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya yang bermaksud, ambillah daripada harta suamimu apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. Contohnya dia ambil tu hanya untuk keperluan dia, bukanlah untuk dia nak bukanlah melebihi had. Maksudnya dengan apa yang cukup untuk keperluan dia je. Daripada hadis tersebut, macam para isteri memberi panduan kepada para isteri bahawa dibenarkan mengambil harta suami tanpa izin, tapi setakat yang mencukupi untuk hidup. Keadaan ini disyariatkan kalau suami tu kedekut untuk memberi nafkah. Maksudnya tak bagi nafkah kat kita ke apa ke, baru kita boleh ambil macam tu. Kaedah fiqh pula ialah kaedah fiqh maksudnya adat boleh dijadikan sebagai hukum. Kaedah fiqh ini berdasarkan hadis mauquf riwayat Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya apa yang dilihat baik oleh fuqaha muslimin, maka baiklah ia di sisi Allah. Apa yang dilihat buruk oleh mereka, maka buruklah di sisi Allah. Maksudnya adat ni boleh je kita buat asalkan dia tu tak bercanggah dengan syarak. Kaedah tersebut menjadi tonggak rujukan fiqh kerana banyak masalah-masalah fiqh merujuk kepada kaedah ini. Contohnya penentuan permulaan umur haid dan balik bagi lelaki dan perempuan. Lepas tu tahap maksimum dan minimum haid, pendek panjang tempoh muwalat dalam ijab kabul dan akad dalam kontrak atau nikah dan sebagainya. Semua perkara tidak boleh mempunyai dalil khusus
bahkan bersandarkan kepada uruf setempat dan ia boleh berubah mengikut tempat dan masa. Saya melihat akan sambung kepada pembahagian uruf, iaitu bahagian uruf terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah berdasarkan sumbernya. Yang kedua adalah berdasarkan bentuk perlakuan. Yang ketiga adalah berdasarkan liputan pengalaman. Yang terakhir adalah berdasarkan pengiktirafan syarak. Kita tengok kepada huruf berdasarkan sumbernya terbagi kepada 2, iaitu huruf syarak dan huruf manusia. Kita tengok kepada huruf syarak dahulu. Huruf syarak adalah perkara yang berulang kali yang diperintahkan oleh syarak, sama ada untuk melakukannya ataupun mengucapkannya. Sebagai contohnya adalah solat 5 waktu. Solat 5 waktu ataupun surah Al-Fatihah yang dibaca dalam solat itulah. Okey. Ia dikatakan huruf syarak kerana perbuatan dan perkataan rukun solat tersebut dilakukan umat Islam secara berulang kali. Kan kita lakukan banyak kali dalam sehari tu 5 kali kita solat. Namun solat wajib 5 waktu ini lebih dikenali sebagai ibadah khusus berbanding huruf syarak. Okey. Betul Okay, kita tengok kepada huruf manusia. Huruf manusia ni ialah ucapan atau perbuatan yang berulang kali atau yang biasa dia buat yang berpunca daripada manusia tu sendiri. Itu sebab tu dia sebut pada huruf manusia. Dia asal daripada perbuatan manusia tu sendiri dan bukannya arahan daripada syarak. Dan syarak tak suruh melakukannya, tapi manusia buat. Tapi dia disebabkan manusia banyak kali buat, dia jadi kebiasaan lah, jadi huruf. Sebagai contohnya adalah bersanding ketika perkahwinan. Sebagai contoh lain, majlis sempena hari lahir, menjamu tetamu dan lain-lain. Ucapan atau perbuatan berulang kali itu terkadang menepati hukum syarak, tetapi dan terkadang juga ia menyalahi hukum syarak. Kita tengok kepada huruf perkataan dahulu. Huruf perkataan ialah ucapan yang menjadi kebiasaan atau kebiasaan masyarakat dalam menuturkannya. Ucapan ini boleh jadi ia menepati makna asal ataupun perkataan tersebut boleh jadi lari daripada makna asal tersebutlah. Okey. Namun disebabkan ia telah menjadi kebiasaan manusia, kebiasaan orang ramai lah untuk menyebutkannya, ia telah menjadi tular. Maksudnya dia jadi terikut-ikut lah kan. Contohnya adalah ucapan yang tidak lari maknanya adalah Assalamualaikum, iaitu dia menepati makna asal perkataan itu, iaitu menutur mengucapkan kesejahteraan kepada orang yang dijumpai-nya kan. Kalau kita jumpa Assalamualaikum, itu kita tahu makna asalnya dia memberi kesejahteraan kepada kita. Bila perkataan lain yang menyatakan lari daripada makna asal tersebut adalah jangan kata abang tak payung. Okey. Jangan kata abang tak payung. Okey, payung tu kita berdasarkan kita faham. Payung tu adalah perkataan yang menunjukkan melindungi kita daripada hujan atau panas kan. Alat tu, payung tu kan kita bawa pergi mana-mana untuk bila hujan kita guna, bila panas kita guna kan. Tapi apabila dia cakap jangan cakap abang tak payung ni, bermaksud kita faham dia mengucapkan dalam ayat tu dengan makna menjaga keselamatan atau kebajikan seorang. Huruf perbuatan iaitu perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukannya. Okey. Contohnya adalah memberi duit raya ketika hari raya kan. Bila hari raya dia datang, kita bagi duit raya. Itu dah jadi uruf perbuatan kita lah, masyarakat Melayu ni. Ataupun mengadakan majlis tahlil apabila ada kematian, membaca surah Yasin pada malam Jumaat, bersalam tangan apabila bertemu dengan orang lain. Itu jadi kebiasaan perbuatan kita kan, dari segi bentuk perlakuan kita. Kita tengok kepada huruf berdasarkan liputan terbagi pada 2 juga, iaitu umum dan khusus. Okey.
Tengok kepada umum. Umum adalah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan oleh kebanyakan manusia, sama ada di semua tempat di seluruh dunia atau sesuatu tempat sahaja. Sebagai contohnya adalah pengasingan tandas lelaki dan perempuan. Kalau kita tengok di tempat-tempat di shopping mall ataupun pejabat-pejabat mesti ada dia pengasingkan tempat. Kalau kita di USAS sekalipun dia ada asingkan tempat tandas lelaki dan perempuan dekat sama. Kalau dunia dekat luar negara pun dia akan asingkan tandas lelaki dan perempuan. Okey. Contoh lain, berpakaian baju Melayu ataupun baju kurung pada hari raya yang mana ia adalah uruf kebanyakan orang Melayu. Kan kalau kita hari raya mesti pakai baju kurung ke baju Melayu bagi lelaki kan. Ia hanya berlaku di dunia Melayu dan bukannya di seluruh dunia. Itu sebagai kata suatu tempat sahaja. Yang seluruh dunia tu adalah macam tandas tu. Itu seluruh dunia. Kalau suatu tempat tu macam kita lah, masyarakat Melayu. Okey, kita teruskan kepada uruf khusus, iaitu ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan oleh sebahagian kecil manusia di sebuah negara atau negeri atau daerah atau terhadap kepada sekelompok manusia lah kan. Okey, kita tengok sebagai contohnya adalah FIFA, perkataan FIFA. Okey, yang mana pada kebiasaannya sebutan ini menunjukkan kepada persekutuan bola sepak. Kalau kita cakap FIFA je, ada FIFA je, bola sepak kan. Bola sepak. Namun perkataan tersebut di Fakulti Syariah dan undang-undang FSU ataupun Universiti Sains Islam Malaysia USIM, ia merujuk kepada program pengajian sarjana muda iaitu Fiqh dan Fatwa, atau singkatannya adalah FIFA. Dia orang akan panggil FIFA. Okey. Ia sebutan macam kita lah, DPI. Sekarang kalau dalam universiti kita terbiasa DPI. Kita faham DPI tu adalah Diploma Pengajian Islam. Kalau kat luar kita tak tahulah apa benda kan. Kita faham lain. Okey. Tu sebagai contoh lah, Fiqh dan Fatwa tu adalah dia orang panggil FIFA. Tersasa kat situ ya. Okey. Ia adalah sebutan kebiasaan di fakulti tersebut lah, dan dia tidak berlaku di tempat lain macam kita lah. Fakulti kita panggil DPI. Macam tu. Diploma Pengajian Islam. Okey. Kita teruskan kepada uruf berdasarkan pengiktirafan syarak, iaitu terbagi pada 3. Okey, ni 3. Tadi 2 ni 3. Huruf terbagi pada 3 iaitu pertama huruf sahih, yang kedua adalah huruf fasik, dan yang ketiga adalah huruf mursal. Okey, dia ada 3 berdasarkan syarak. Kita tengok kepada sahih dulu, yang tengah-tengah tu kan. Huruf sahih adalah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia yang menepati hukum syarak. Huruf sahih ini punya dalil yang mengiktirafkan. Dia ada dalil yang mengiktirafkan amalan tersebut. Contohnya perbuatan memberi sedekah. Itu kan, perbuatan memberi sedekah atau bantuan kepada yang memerlukan. Okey. Yang memerlukan. Dalam sabda Rasulullah, tasandaku fa inna as-sadaqata fikakukum minan nar. Maksudnya bersedekahlah, kerana sedekah itu penyelamat kamu daripada api neraka. Okey, dalam tu ada hadis Al-Baihaqi 3355. Kat situ dia menyatakan bersedekahlah, dia dibenarkan bersedekah. Hadis tu menggalakkan amalan bersedekah kerana ia mampu menyelamatkan pemberinya di akhirat nanti. Okey. Jadi amalan bersedekah sunat. Contohnya setiap kali solat Jumaat termasuk dalam makna hadis ini. Setiap kali solat Jumaat kan kita sedekah. Kan orang suruh sedekah masuk nak tabung masjid tu, jadi uruf menepati syarak kan. Okey, kita tengok kepada huruf fasik. Huruf fasik ni adalah ucapan atau perbuatan kebiasaan manusia yang menyalahi hukum syarak. Macam mana yang menyalahi hukum syarak tu?
Okey, huruf fasik yang mempunyai dalil yang menolak atau tidak mengiktirafkan. Maksudnya ada dalil menolak perbuatan tersebut. Tapi dia sering manusia selalu buat benda tu. Okey, apa benda tu? Contohnya perbuatan transaksi riba. Okey, riba ni contoh kat situ riba. Transaksi riba di bank-bank konvensional. Kalau bank-bank Islam ni tak ada kot rasanya, tak ada. Memang tak ada. Dia adalah huruf fasik yang tidak diterima syarak lah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang diriwayatkan oleh Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Okey, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, menulisnya dan dua saksinya. Baginda berkata, mereka semuanya sama. Tak kisahlah orang tu mewakilkan ke apa ke, yang berkait dengan riba ni adalah mereka semua sama. Kan? Perkara tu kita tak perlu, maksudnya dilarang lah, tak boleh buat. Tu adalah huruf fasik. Okey, huruf mursal ni, kita pergi pada huruf mursal. Huruf yang tidak ada dalil menerimanya atau menolaknya. Okey, tak ada dalil yang nak melarang buatan tu ataupun menerima perbuatan tersebut, tapi manusia buat. Okey. Inilah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia tidak dinyatakan dengan jelas oleh syarak, sama ada menerima atau menolaknya lah. Sama macam tadi lah. Rumusat ialah amalan tahlil setiap kali ada kematian. Okay. Telah menjadi kebiasaan masyarakat Islam di negara ini, negara kita, apabila berlaku kematian. Apabila berlaku kematian, waris yang hidup akan mengadakan majlis tahlil sama ada 3 hari, 7 hari ataupun setiap tahun pada hari kematian, atau bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan lah. Kan kita kalau dia ada macam duit kan, pergi tak air, dia akan buat tahlil. Kalau dia tak mampu, okey, sekali cukup lah. Kan. Setiap tahun sebenarnya terdapat dalil umum yang mengharuskan untuk membaca ayat Al-Quran ke atas orang mati. Ini berdasarkan hadis riwayat oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Wayasa qulbu Qur'anin la yaqra'uha rajulun yuridullah tabaraka wa ta'ala wad daral akhirah illa ufira lahu wa qara'uha ala mautakum. Okey. Maksudnya ialah, dan surah Yasin adalah jiwa Al-Quran. Tidaklah seorang lelaki membacanya yang mengharapkan Allah tabaraka wa ta'ala dan hari akhirat kecuali diampunkan baginya. Dan bacalah ia ke atas orang yang mati di kalangan kamu. Okay. Hadis ini menyarankan agar dibaca surah Yasin ketika ke atas orang mati di kalangan orang Islam lah. Kan? Perkara yang menjadi polemik di kalangan umat Islam di Malaysia apabila ada dakwaan yang mengatakan bahawa majlis tahlil ni adalah bid'ah. Kadang-kadang kita dengar, oh dia ni bid'ah. Kata bid'ah ni adalah lari daripada sunnah, kan? Bid'ah dengan sunnah, kan? Perkara yang tak ada, orang tak, Nabi tak buat, dan tidak ada dalil khusus mengenainya. Perkataan tahlil bermaksud menyebutkan la ilaha illallah, dan ia ada disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat oleh Anas radhiyallahu anhu. Basyirin nas annahu man qala la ilaha illallah hu dakhalal jannah. Okey, maksudnya kat sini adalah berikan kabar gembira bahawa siapa yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk syurga. Hadis Abu Ya'la 3899. Sanggahan terhadap majlis tahlil yang menjadi amalan di Malaysia
ialah dari segi ketiadaan dalil khusus. Sebab tu lah dia jadi macam ada orang kata bid'ah sebab tak ada yang menyatakan dalil khusus terhadap perlakuan tersebut kan. Ni buat tahlil ni. Okey. Jika dilihat bacaan dalam tahlil itu daripada susunan ayat-ayat Al-Quran lah, selawat kepada Nabi, wirid dan doa-doa tertentu yang disusun kan. Bacaan ini adalah sesuatu yang baik dan syar'i serta memang digalakkan untuk membacanya berdasarkan dalil umum Al-Quran dan hadis. Memang kita digalakkan untuk kita baca Al-Quran, baca doa-doa tertentu, selawat kata Nabi, tapi dia tidak kepada khusus kepada orang yang meninggal sahaja kan. Sebab tu lah dia orang menyatakan, tak ada yang menyatakan benda tu salah, dia tak ada menyatakan benda tu betul. Dia macam tak ada dalil lah yang menyokong atau menolak perlakuan tersebut tu kan. Oleh itu, jika tiada dalil khusus sekalipun, amalan tahlil tidak bercanggah dengan syarak berdasarkan uruf. Okey. Di mana uruf diiktiraf oleh syarak dan boleh dijadikan hujah dan hukum selagi mana ia tidak bercanggah dengan prinsip asas syariah. Syarat-syarat bagi uruf pula ialah uruf itu berlawanan dengan nas syarak. Al-uruf tersebut mestilah digunakan secara meluas dan menyeluruh, walaupun tidak mengamalkannya hanya dalam jumlah minimum. Uruf dan adat yang akan dirujuk dalam sesuatu tindakan itu sudah wujud ketika hendak mengeluarkan hukum mengenainya. Maksudnya sebelum nak keluarkan hukum dia, benda tu dah ada, baru kita keluarkan hukum. Lepas tu, jika sesuatu hukum dikeluarkan melalui uruf yang tidak diamalkan lagi, maka hukum tersebut tidak dianggap muhakkamah. Okey, yang terakhir, tidak wujud sesuatu perkataan atau perbuatan yang secara terang menyalahi uruf. Oleh itu, tidak harus berpegang kepadanya. Sekiranya terdapat perkataan dan perbuatan yang mengetepikan penggunaan uruf dan adat.